Salam sejahtera, anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baharu bersama saya, Naila Hudam. Sebelum kita ke perbincangan untuk jam ini, kita mulakan dengan beberapa laporan. Kerajaan bersetuju dengan cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi memberikan kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang kepada anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga negara Malaysia yang berkahwin dengan pasangan bukan warga negara. Perkara itu disahkan dalam kenyataan bersama Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Uthman Said pada Sabtu. Kenyataan itu menyebut rang undang-undang Perlembagaan Pindaan 2023 itu dijangka akan dibentangkan dalam persidangan Parlimen ini setelah memenuhi kehendak undang-undang. Katanya mesyuarat Jemaah Menteri telah meneliti dan bersetuju dengan cadangan pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan terhadap bahagian 1 Seksyen 1/1/D dan Seksyen 1/1/E dan bahagian 2 Seksyen 1/B dan Seksyen 1/C jadual kedua. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Dalam Negeri mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta barisan Kabinet kerana merealisasikan komitmen negara terhadap kesaksamaan jantina dan memenuhi hak terhadap kanak-kanak. Cadangan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan mengenai perkara ini adalah untuk menggantikan perkataan bapanya dalam bahagian 1 dan bahagian 2 jadual kedua dengan perkataan sekurang-kurangnya seorang daripada ibu bapanya bagi membolehkan ibu warga negara Malaysia mendapat hak seadilnya menurut Perlembagaan Persekutuan. Sementara itu, kenyataan itu juga menyebut pindaan yang lain berkaitan kewarganegaraan, terutamanya bahagian 3 akan dikaji dengan lebih terperinci oleh jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah KDN. Ia akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri setelah cadangan pindaan tersebut dimuktamadkan dengan mengambil kira libat urus dengan semua pihak yang berkepentingan. Jelasnya, perkara ini sejajar dengan komitmen Kerajaan Perpaduan untuk mengiktiraf kesamarataan wanita dan lelaki, menyingkirkan diskriminasi terhadap wanita di Malaysia, mengatasi kelemahan peruntukan kewarganegaraan yang timbul. Ini termasuk menyelesaikan lambakan kes-kes tertunggak bagi wanita yang terkesan yang memohon kewarganegaraan anak mereka melalui pendaftaran yang mengambil masa terlalu lama dan tidak munasabah dan memberikan tafsiran yang jelas dan mengelakkan tafsiran berbeza dari mahkamah. Kesan daripada keputusan ini adalah anak yang lahir di luar negara sebelum atau selepas Hari Malaysia yang mana sekurang-kurangnya seorang daripada ibu bapanya adalah warga negara Malaysia berhak mendapat kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang menurut Fasal -1 Perkara 14 Perlembagaan Persekutuan. Baik, seterusnya, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Saluddin Ayub memberi bayangan bahawa usaha subsidi bersasar sudah sedia untuk dilaksanakan. Beliau tegaskan ia bakal jadi penyelesaian tuntas untuk isu ketirisan. Kenyataan ini dibuat dalam program Dialog Poket Rakyat yang disiarkan malam tadi. Penyelesaian yang tuntas adalah targeted subsidi yang biar bersasar. Kerana kita dah cukup data. Ya. Saya rasa kementerian ada data kita sendiri. Kita kongsi dengan DOSM, Jabatan Statistik, ICU pun ada data yang cukup dan juga LHDN. Jadi kalau mengikut kata ICU pada akhir Disember 2022, bilangan miskin tegar dalam negara kita ada 127,000 isi rumah. Kalau ambil pula B40 secara keseluruhannya lebih kurang 8.6 juta. Di situ saja kita sangat jimat dari segi subsidi minyak masak ini. Daripada RM2.5 sekilo itu, kalau botol yang tanpa subsidi itu RM7.5. Di situ saja dah nampak perbezaan dan mengundang. Kita tak boleh bohong, dia mengundang ketirisan. Dia menggamit berlakunya salah guna kuasa terhadap isu ini. Jadi memang kita akan pergi pada subsidi bersasar. Hidangan tu dah siap. Ya. Tunggu Tok Imam datang baca doa. Dan kita boleh buatlah. Seterusnya, 97.71% pekerja gig dalam perkhidmatan penghantaran makanan dan barangan atau P-Hailing berusia 15 hingga 30 tahun tidak mempunyai simpanan yang mencukupi. Laporan Kajian Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM melaporkan 63.39% tidak mempunyai apa-apa simpanan. Kajian Jabatan Perangkaan yang dibuat di antara 1 Mac hingga 31 Disember 2022 melibatkan 6,657 pekerja P-Hailing.
Kajian juga mendapati 2.29% daripada golongan pekerja P-Hailing merupakan golongan warga emas berusia lebih 60 tahun. Analisis kajian itu turut mendapati lebih 26% pekerja P-Hailing memperoleh pendapatan antara RM1,501 hingga RM2,499, manakala lebih 23% mempunyai pendapatan RM1,500 ke bawah. Hanya sekitar 11% berpendapatan RM2,500 hingga RM3,170. 73.98% menjadikan sebagai sumber pendapatan utama, manakala 29.65% pula sebaliknya. Baik, untuk jam ini kita nak bincangkan lebih lanjut mengenai cabaran yang didepani anak muda ketika ini, khususnya mereka yang terlibat dalam sektor perkhidmatan penghantaran makanan dan barangan ataupun P-Hailing dalam ekonomi gig ataupun the gig economy. Apa risikonya apabila kumpulan besar pekerja anak muda ini tidak mempunyai simpanan yang mencukupi, dan apa penyelesaian ataupun bentuk sokongan yang terbaik buat mereka? Sudah bersedia di talian untuk mengulas dengan lebih lanjut ketika ini Fauzi Fadzil, Exco Majlis Belia Malaysia. Assalamualaikum Fauzi, terima kasih sudi bersama kami di Pantau Kerajaan Baharu jam ini. Pertama sekali Fauzi, sebelum ini kita pernah melihat laporan mengenai caruman, sama ada caruman KWSP ataupun caruman bentuk simpanan yang lain untuk pekerja P-Hailing ini dilaksanakan bagi setengah syarikat. Tapi realitinya kita lihat dalam statistik dalam laporan ini 63% masih tiada lagi simpanan. Bagaimana Fauzi melihat kepada isu ini secara umumnya? Baik, Waalaikumsalam Nila. Saya melihat isu ini dari sudut saranan kerajaan baru-baru ini apabila kerajaan menghalang untuk pengeluaran KWSP untuk kali ketiga. Ini menunjukkan tindakan kerajaan itu adalah tindakan yang benar dan betul. Kerana kalau kita ikutkan, 63% mereka yang bekerja ini tidak ada simpanan langsung. Dalam masa 20-30 tahun lagi, tanpa simpanan tetap dan juga KWSP dan sebagainya, ini akan menjadi bebanan kepada kerajaan untuk menanggung golongan-golongan warga emas yang memerlukan bantuan kesihatan ataupun cara hidup dan sebagainya. Oleh itu, saya melihat bahawa dalam masa tempoh 23 tahun akan datang ini, dasar untuk menghalang pengeluaran KWSP, terutama melibatkan mereka yang berada dalam P-Hailing ini, perlu dikuatkuasakan dengan lebih tegas. Fauzi, tentunya kita lihat ini satu statistik yang membimbangkan. Tapi bagi Fauzi, apa sebenarnya yang kita dapat fahami tentang ekonomi gig, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam P-Hailing berdasarkan statistik ini? Kita tahu ekonomi gig, mereka yang menjadi rider ini satu peluang yang baik, terutamanya kita melihat ketika pandemik COVID-19, mereka yang kehilangan pekerjaan, tiada peluang lain, mereka bersandarkan kepada peluang ini dalam ekonomi gig, kepada P-Hailing, menjadi rider dan sebagainya. Tetapi dalam jangka masa panjang, bagaimana untuk kita fahami kesannya kepada pekerja muda? Kalau kita tengok trend pekerja P-Hailing atau e-hailing ini, sebenarnya dia satu trend yang meletus dengan hebatnya tahun 2020, tapi ia menurun dari tahun ke tahun sehingga tahun 2023 ini. Tahun 2020 dianggarkan lebih kurang ada 180,000 pekerja e-hailing dan P-Hailing. Tapi kalau ikut statistik terkini ada lebih kurang 145,000 dari tahun 2021, dan saya percaya tahun ini dia berkurangan lagi. Tapi sebenarnya kalau kita tengok daripada statistik besar, 97% golongan belia yang terlibat dalam industri P-Hailing dan e-hailing, dikatakan P-Hailing ini, hanya 1% sahaja daripada golongan belia. Daripada keseluruhan golongan belia di Malaysia, 15 juta, lebih kurang 15 juta belia di Malaysia ini, hanya 1% sahaja yang terlibat dalam industri P-Hailing ini. Ini satu, saya rasa tanda aras yang tidak begitu, orang kata apa, meresahkan. Masih dalam keadaan terkawal, saya rasa 1%, kerana industri ini perlu berkembang. Cuma isunya apabila terdapat lebih kurang 73% daripada golongan belia yang terlibat dalam industri P-Hailing ini menjadikan P-Hailing sebagai pekerjaan utama. Kalau ikutkan kajian dilakukan oleh D-Center pada tahun 2010, sebenarnya pekerjaan gig ekonomi ini adalah pekerjaan alternatif, terutamanya P-Hailing dan e-hailing. Dia tak boleh jadi pekerjaan utama. Kerana pekerjaan P-Hailing dan e-hailing ini dia bukan satu ada karipas ataupun latihan peningkatan kemahiran yang membolehkan golongan belia yang terlibat dalam industri ini meningkatkan tahap kejayaan mereka. Mereka hanya boleh mengawal pendapatan dan masa pekerjaan. Oleh itu, sebenarnya pekerjaannya hanyalah pekerjaan sampingan. Dia tidak boleh jadikan pekerjaan utama. Seperti yang Fauzi katakan, ini sebenarnya pekerjaan alternatif, bukan dilihat sebagai pekerjaan utama, sebagai kerjaya dalam jangka masa panjang.
kita juga nak fahami apa sebenarnya yang menarik minat anak muda kepada pekerjaan dalam sektor P-hailing ataupun ekonomi gig. Khususnya kita nak melihat kepada P-hailing menjadi rider. Apa sebenarnya yang menarik minat anak muda? Kalau kita tengokkan trend terkini penyebatan golongan belia adalah disebabkan oleh masalah ekonomi, sudah pasti. Kalau kita tengokkan tahun 2020 apabila berlaku PKP, seluruh negara hampir, boleh dikatakan hampir setahun lebih daripada setahun, kebanyakan syarikat-syarikat kecil, IKS dan sebagainya terpaksa ditutup. Jadi kita kena faham, 1% terlibat dalam golongan belia, terlibat dalam P-hailing dan E-hailing atau sebagainya ini, ekonomi ini, mereka ini kadang-kadang tak ada tahap pendidikan yang tinggi. So mereka kehilangan kerja dan ruang yang terbuka luas adalah gig ekonomi ini, P-hailing dan E-hailing. So saya tengok kemasukan dalam industri ini pun tidak memerlukan tahap pendidikan yang tinggi. Hanya perlukan lesen, kenderaan dan anda boleh bekerja. Tapi itu masalahnya. Segala kemahiran yang ada pada golongan belia, sama ada dia boleh bercakap 10 bahasa ke, dia ada lesen kapal terbang ke, dia punya pendapatan tetap sama dengan pekerja yang lain yang kurang kemahiran ataupun kelebihan-kelebihan. Makanya persaingan itu hanya daripada segi masa dan juga pendapatan harian. So saya tengok di sini itu menjadi tarikat utamanya kerana mereka melihat terlampau mudah untuk menyertai industri ini dan juga ruang yang terbuka luas semenjak tahun 2020. Kalau kita tengok ada pendapatan mereka terlibat dalam P-hailing ni boleh mencecah hingga 300 hingga 500 ringgit sehari semasa PKP. Tapi sekarang dah kurang lah kerana dah lebih ramai menyertai dan juga persaingan antara syarikat-syarikat pengeluar P-hailing ini. Tapi saya rasa tarikan tu masih ada kerana terlampau mudah untuk menyertai industri ini. Fauzi, dalam masa yang sama kita banyak bercakap tentang reskilling dan upskilling untuk melatih semula pekerja. Tapi kembali kepada asasnya, apabila kita bercakap tentang apa yang menarik minat anak muda kepada ekonomi gig, kepada P-hailing ini, kita tahu barrier to entry untuk memasuki sektor ini sangat mudah. Kita tahu gajinya juga mungkin memadai untuk bagi setengah pekerja dalam P-hailing ini. Tetapi selain daripada menyediakan program reskilling dan upskilling, bagaimana sebenarnya untuk menarik minat anak muda ini kembali kepada sektor-sektor ekonomi yang lain yang lebih bersifat jangka masa panjang untuk kerjaya, untuk pekerjaan utama, bukan hanya melihat kepada pekerjaan alternatif? Saya melihat perkara ini kita perlu tunggu dalam tempoh 5 tahun. Daripada tahun 2010, daripada tahun 2020 ya, kita tunggu dalam tempoh 5 tahun untuk keadaan ekonomi kita kembali mengukuh. Sekarang ini kita kena faham syarikat-syarikat kecil, IKS dan sebagainya sedang cuba untuk bertapak kembali. So bidang-bidang seperti orang kata apa, pembinaan, orang kata apa, supply makanan dan sebagainya sedang cuba dibina kembali akibat bencana 2020. Makanya kalau kita nak golongan belia keluar daripada kepompong P-hailing, gig ekonomi ini, kita perlu tunggu syarikat-syarikat kecil sederhana ini untuk kembali mengukuh. Dan dia memerlukan masa 5 tahun sekurang-kurangnya saya melihat. Kalau kita tengok pun naratif perlu dibetulkan. Kalau kita tengok sekarang ini, sebelum ini naratif yang dibawa, pekerja gig ekonomi terutama P-hailing atau E-hailing ini, mereka ada pendapatan yang tinggi, boleh capai hingga 5,000 ke lebih 5,000 dalam sebulan. Itu naratif yang dimainkan sebelum ini. Tapi kita kena faham, semenjak tahun 2021, kajian menunjukkan industri gig ekonomi terutama P-hailing dan E-hailing dah mula matang. Terlampau ramai orang menyertai industri berkenaan dan pendapatan pun dah tak semewah dulu. Kalau kita tengok dapatan yang terbaru ni, hanya 11% mereka yang dalam industri P-hailing ini dapat pendapatan RM2,500 hingga RM3,000 sebulan. Sedangkan garis kemiskinan bandar menunjukkan taraf RM2,150 ke bawah dah jatuh miskin di kawasan bandar. Maksudnya tak jauh. Hanya 11% dia yang terkeluar, yang terlibat dalam P-hailing terkeluar daripada garis kemiskinan bandar ini. Selebihnya mereka masih dianggap miskin. Mereka yang terlibat dalam industri P-hailing ini dianggap miskin. Oleh itu saya berpendapat naratif itu perlu dimainkan kembali. Bukan kita tengok naratif tahun 2020 di mana pendapatan boleh mencecah hingga 5,000, mungkin 6,000. Tapi sekarang pendapatan di dalam industri P-hailing tidak semewah dulu.
Fauzi tadi menganggarkan kira-kira 5 tahun untuk kita lihat IKS bangun semula dan memberi pekerjaan utama, pilihan-pilihan lain bagi anak muda selain daripada sektor P-Hailing ini. Tetapi kita juga sedar 5 tahun ini tempoh yang agak panjang. Untuk 5 tahun ini kita mungkin akan melihat pekerja muda yang sudah ada dalam sektor P-Hailing ini tidak mempunyai simpanan sedia ada, dan lepas ini akan ketinggalan 5 tahun lagi untuk mengumpul simpanan. Mereka akan left behind berbanding dengan pekerja-pekerja sektor lain, sementara kos terus saja meningkat. Jadi sambil kita nak menunggu untuk tempoh mungkin dalam 5 tahun ini untuk kita lihat IKS pulih, ekonomi pulih dan membangun untuk 5 tahun ini, apa bentuk sokongan yang mungkin boleh dipertimbangkan untuk pekerja P-Hailing bagi mereka yang masih lagi perlu bergantung kepada sektor ini? Saya melihat inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu, di mana program penjana, ya, saya lihat program penjana sebenarnya ada kebaikannya untuk reskilling dan upskilling pekerja-pekerja gig ekonomi ini. Sementara kita menunggu industri kecil dan sederhana ini mengukuh kembali, golongan belia terutamanya perlu menambah kemahiran diri mereka. Apabila industri mula dibuka, terutamanya kalau kita tengok idea kerajaan terkini di bawah Perdana Menteri yang cuba mengukuhkan jaringan dengan negara Asia, terutama negara ASEAN, di serantau Asia Tenggara ini, peluang pekerjaan itu ada. Tapi dalam masa 5 tahun ini, di mana IKS mula mengukuh, pekerja belia juga, golongan-golongan pekerja daripada belia ini juga perlu menambah kemahiran diri. Apabila industri mula dibuka, peluang mula dilambakkan, mereka sudah ada kelebihan berbanding dengan belia-belia daripada orang kata negara lain ataupun daripada kumpulan lain. Diri mereka sendiri perlu ada kelebihan tersendiri untuk menempatkan mereka dalam industri IKS kecil dan sederhana ini. Okey, banyak yang kita nak bincangkan jam ini bersama dengan Fauzi, tapi kita akan berterihat seketika. Jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu, dan untuk jam ini kami masih lagi bersama dengan Fauzi Fadzil, Exco Majlis Belia Malaysia, membincangkan mengenai dengan situasi yang dihadapi oleh anak muda, khususnya mereka yang berada dalam ekonomi gig, yang bekerja dalam sektor perkhidmatan penghantaran makanan dan barangan ataupun P-Hailing, yang baru-baru ini didedahkan dalam laporan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSM bahawa 60% daripada mereka tidak mempunyai simpanan yang mencukupi, khususnya dalam kalangan pekerja muda dalam sektor P-Hailing. Dan kami ingin teruskan perbincangan dengan Fauzi. Fauzi, sebentar tadi kita ada bercakap tentang kebaikan dalam program-program sebelum ini, antaranya melihat kepada program untuk melatih semula pekerja. Kita bercakap tentang soal reskilling dan upskilling. Kalau kita nak bercakap tentang sektor-sektor ekonomi yang khusus bagi mereka, apa contoh sektor ekonomi yang sesuai bagi pekerja dalam sektor P-Hailing ini untuk mereka lalui latihan reskilling dan upskilling untuk absorb semula mereka kembali dalam sektor ekonomi, untuk mereka mendapat kerjaya yang bersifat jangka masa panjang, untuk mereka mendapat simpanan yang mencukupi, untuk mereka dapatkan pekerjaan utama yang Fauzi katakan itu? Baik, apabila kita bercakap tentang memasukkan kembali golongan belia ke dalam industri di luar e-hailing dan P-Hailing ini, kita kena tengok market pasaran pekerjaan yang tidak terhad di Malaysia semata-mata. Kalau kita tengok tahun 2017 dah ada idea tentang warga ASEAN, ya, tentang di mana kita nak cuba tiru konsep EU di dalam Asia, di mana kita nak bawa golongan-golongan belia kita bekerja di luar Malaysia, tapi kebanyakan tidak berjaya kerana kurang jati diri dan kemahiran berbahasa. Di situ kita tengok sebenarnya kalau kita nak maju ke hadapan selepas pasca pandemik ini, kita tak boleh bergantung kepada pasaran Malaysia semata-mata. Kita perlu keluar, dan saya faham kalau kita tengok pasaran seperti di Vietnam atau di Filipina, terdapat ruang yang besar dalam pelbagai industri telekomunikasi dan sebagainya. Oleh itu dalam masa 5 tahun mendatang ini, saya melihat kemahiran jati diri untuk golongan belia ini berani keluar daripada kepulauan mereka, dan juga kemahiran berbahasa itu perlu dipertingkatkan. Saya melihat peluang pekerjaan tidak perlu lagi kita nak fokus di dalam kerangka Malaysia lagi. Kita kena tengok daripada kerangka yang lebih besar, itu kerangka ASEAN itu sendiri.
Menarik idea Fauzi untuk kita melihat dalam kerangka ASEAN kerana kita tahu dalam kalangan negara-negara Asia Tenggara ini banyak juga yang bergantung kepada sektor P-Hailing, kepada pekerja P-Hailing, sama seperti Malaysia juga. Kalau kita nak bandingkan melihat contoh di negara-negara ASEAN yang lain, bagaimana mereka tangani anak muda yang memilih untuk bekerja dalam sektor P-Hailing ini? Kita tahu Indonesia, Thailand misalnya, mereka juga banyak bergantung kepada sektor P-Hailing, tetapi kita sedar ini juga menjadi satu petanda kepada isu ekonomi yang dihadapi oleh anak muda. Bagaimana di negara-negara ini, bagaimana mereka menangani isu ini? Kalau saya tengok contoh macam di Indonesia terutamanya, golongan mereka yang terhad pekerjaan dalam kerangka negara mereka cuba keluar dengan bantuan dan inisiatif kerajaan, dihantar pekerja mereka untuk bekerja dalam bidang buruh pembinaan dan sebagainya di Asia Timur, di negara-negara Teluk dan sebagainya untuk terlibat dalam bidang pembinaan dan sebagainya. Tapi di Malaysia kita ada kelebihan di mana pekerja-pekerja kita lahirkan adalah pekerja semi profesional. Kita tidak kebanyakan yang dihasilkan itu bukan pada tahap buruh kasar, tapi ada kemahiran-kemahiran tertentu yang membolehkan mereka menempatkan diri dalam industri yang lebih besar di luar sana. Oleh itu saya tengok sebenarnya kalau kita nak bawa pekerja-pekerja belia ini untuk meneroka ruang di luar Malaysia, bantuan daripada kerajaan yang dilakukan seperti oleh kerajaan Indonesia dan kedutaan-kedutaan mereka di seluruh dunia itu perlu dilakukan. Kita perlu tengok kekurangan kemahiran yang kita lahirkan di negara ini. Contohnya kita ada banyak golongan mereka terlibat dalam bidang telekomunikasi. Saya difahamkan di kolej-kolej swasta dah ada kata khusus-khusus menawarkan diploma dalam bidang telekomunikasi. Yang mana kita boleh hantar di sekitar negara ASEAN ini. Tak mungkin golongan belia ini dapat bertapak keluar beramai-ramai mencari tempat secara bersendirian tanpa bantuan daripada pihak kerajaan. Oleh itu model yang dilakukan oleh kerajaan Indonesia itu saya rasa wajar kita lihat dan kaji di peringkat Malaysia, di mana kerajaan perlu juga menyediakan platform bantuan untuk membawa golongan belia ini keluar daripada kerangka Malaysia saja, pasaran Malaysia. Bercakap tentang bantuan untuk pekerja P-Hailing ini, selain daripada membawa mereka ke peringkat global, ke peringkat ASEAN, tadi kita ada bincangkan tentang apa bentuk sokongan yang diperlukan untuk mereka. Selain daripada latihan, kita juga tahu seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, ada syarikat-syarikat P-Hailing yang juga menyediakan caruman wang simpanan. Ada yang sudah pun memperkenalkan caruman KWSP untuk pekerja P-Hailing, untuk rider-rider mereka. Bagi Fauzi, adakah ini mencukupi atau adakah ini sekadar band-aid solution sahaja kepada masalah ekonomi yang lebih besar sekarang ini? KWSP yang disediakan oleh syarikat-syarikat P-Hailing ini sebenarnya saya rasa gagal untuk mencapai matlamatnya kerana data yang dikeluarkan oleh Dosen baru ini menunjukkan 77% daripada mereka yang terlibat dalam P-Hailing tidak mencarum KWSP. Tapi 72% mencarum dalam perkeso. Ini menunjukkan gaya pemikiran golongan yang terlibat dalam P-Hailing ini semuanya dalam kesedaran jangka masa pendek. Kalau mereka mencarum perkeso, mereka faham kalau berlaku kemalangan di tempat kerja, maka mereka akan ada bantuan-bantuan untuk kalau mereka aksiden dan sebagainya. Tapi kalau KWSP ini adalah pencaruman untuk jangka masa panjang, hari tua. Dan 77% tidak mencarum KWSP kerana ia tidak diwajibkan. Walaupun pihak syarikat P-Hailing ini membuka ruang, tapi kalau belia itu sendiri tidak mencarum, tidak mendaftar untuk mencarum, maka inisiatif itu sia-sia saja. Di sini saya tengok kadang-kadang pendekatan paksaan itu diperlukan, di mana perlu diwajibkan saya rasa, ataupun secara automatiknya KWSP itu dicarum. Kerana kalau nak tunggu golongan belia yang terlibat dalam P-Hailing ini mencarum, saya rasa dah hampir 3 tahun, mungkin dah lebih 3 tahun sekarang ini, tapi kadarnya masih tinggi, 77% tidak mencarum KWSP, menunjukkan tahap yang sangat bahaya untuk tempoh 20-30 tahun akan datang. Apabila kerajaan terpaksa menanggung golongan-golongan warga emas yang tak ada pendapatan ataupun sumber-sumber lain untuk menampung diri mereka. Maka menjadi tanggungjawab kerajaan dalam masa 20-30 tahun lagi, dan juga perbelanjaan kerajaan akan bertambah untuk menampung golongan warga emas ini.
Ya, seperti yang Fauzi katakan, ini juga mungkin bermaksud walaupun pilihan untuk mereka mencarum itu disediakan, ditawarkan, tetapi pekerja ini sendiri yang memilih untuk tidak mencarum. Mungkin tentunya kita boleh andaikan di sini mereka perlukan wang belanja itu. Mereka makan gaji, tidak mampu untuk mencarum, tidak mampu untuk menyimpan. Jadi untuk mereka dimasukkan dalam latihan seperti yang kita cakap tentang pelbagai program yang perlu disediakan untuk mereka melalui reskilling dan upskilling. Bagaimana untuk mereka menampung diri pada masa yang sama? Adakah selari dengan program-program yang disediakan juga perlu ada bantuan tunai untuk mereka menampung diri? Saya melihat program bantuan tunai ini mungkin dah terlampau banyak. Kita dah cuba beberapa kali dalam kajian terdahulu. Signifikannya tidak begitu ketara apabila kita bagi bantuan tunai. Tapi macam apa yang cuba dilakukan oleh kerajaan terkini, cuba bawa inisiatif orang kata apa, bantuan bersasar. Maksudnya kalau kata kita lebih baik kita bagi bantuan dari segi makanan ataupun kemudahan minyak bersasar kepada golongan-golongan seperti ini. Kerana kita tahu bahawa perbelanjaan makanan dan juga mungkin kos minyak itu sangat tinggi. Berbanding kalau kita bagi kos tunai di tangan, ia tidak begitu orang kata apa menampung kos operasi mereka setiap hari. So saya melihatkan orang kata apa subsidi bersasar ataupun bantuan bersasar ni lebih proaktif berbanding kita bagi terus cash di tangan seperti yang dilakukan sebelum ini. Tak nampak signifikan yang begitu ketara apabila cash berada di tangan rakyat ini. Perbelanjaannya akan pergi ke tempat lain dan akhirnya kos operasi itu kekal sama. Di sini juga timbul persoalan mengenai dengan literasi kewangan. Kita tak mahu menyalahkan mereka ini kerana tidak menyimpan. Tentunya gaji yang mereka terima itu juga satu faktor, juga satu isu. Tetapi dalam masa yang sama, literasi kewangan untuk mereka memahami kepentingan untuk menyimpan itu juga penting. Kita berbaki dalam 1-2 minit saja. Tetapi bagi Fauzi untuk memperkenalkan mungkin program-program literasi kewangan masih diperlukan atau tidak perlu dan sebenarnya ini adalah masalah gaji. Bagi Fauzi bagaimana? Literasi kewangan adalah satu subjek yang perlu diteruskan. Di peringkat Majlis Belia Malaysia pun kita ada program-program berskala kecil di peringkat daerah dan negeri yang kita lakukan. Kita faham keadaan sekarang tidak membolehkan segelintir golongan belia B40 terutamanya untuk menyimpan kerana kekangan perbelanjaan makanan dan kos operasi setiap hari. Tapi kita bercakap tentang tempoh 5 tahun mendatang di mana ekonomi insya-Allah akan mula mengukuh dan juga orang kata apa inflasi itu dapat dikurangkan. Tapi untuk mencapai tahap itu 5 tahun mendatang di mana ekonomi itu mula matang dan mengukuh, kesedaran itu perlu dibina daripada sekarang. Ya, sekarang ini tak boleh menyimpan lagi. Kita faham kekangan yang ada. Tapi dalam tempoh 5 tahun akan datang, takkan kita nak mulakan literasi kewangan itu 5 tahun akan datang. Dia perlu mula sekarang. Apabila ada lebihan, mereka dah bersedia untuk menyimpan dan tahu di mana nak menyimpan ataupun melabur lebihan pendapatan mereka. Okey, baik. Terima kasih. Itu tadi Fauzi Fadzil, Exco Majlis Belia Malaysia sudi bersama kami. Terima kasih kongsikan pandangan mengenai dengan isu simpanan yang tidak mencukupi dalam kalangan pekerja muda khususnya bagi mereka dalam sektor perkhidmatan pengantaran makanan ataupun P-hailing. Banyak sebenarnya yang kita nak bincangkan tapi itu sahaja masa kita ada untuk jam ini dalam Pantau Kerajaan Baharu. Bersama saya, Nailah Huda. Salam hormat.